Apa yang paling penting adalah awak perlu tahu tindak balas ataupun nama dia adalah apa tu? Gambar rajah jasad bebas. Okay, jasad tu kita akan classify dia kepada daya atas, bawah, kiri kanan, mana-mana yang berkaitan. Tapi kalau semalam, kalau saya ulang semula, yang ini adalah daya yang bertindak adalah atas dengan bawah je. Okay, sebab dia jatuh ke bawah. Tapi kalau macam kapal terbang, dia boleh ke sini kan. Dia ada atas bawah, kiri kanan. Kalau sesuatu yang macam kedudukan macam ni. Kereta, kapal terbang dan sebagainya. Okay. Satu lagi, notation ataupun notasi. Kalau tanda positif dan negatif. Selalunya tanda yang positif menunjukkan daya tu bergerak ke mana. Kalau kapal terbang macam ni, daya tu ke sini kan. So positif kat sini. Okay. So apa-apa yang dekat sini adalah positif. Dia akan ikut daya lah. Daya yang bergerak tu. Alright. So ini adalah yang semalamnya. Saya ingat tak ada masalah lah. Tak ada masalah kot. So hari ni kita cuba pula tengok gambar yang kedua. Berkaitan dengan dia sebut sikit dah. Lift. Okay. Lift ni ada banyak cerita lah. Okay. So ini adalah kisahnya seorang penumpang berjisim 60 kg di dalam sebuah lift. Okay, sekejap Okay. Di dalam sebuah lift. Ini adalah cerita lift tadi. Alright, lakarkan gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat. So, dia dah bagi tahu berat ni mestilah W. Dan R adalah tindak balas normal. R ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris nama dia adalah reaction. Reaction ke atas. Daripada lantai lift. Alright. So gambar rajah jasad bebas dulu lah. So untuk ini, cerita dia macam kelapa tadi. Kelapa dia sama ada naik atas atau turun bawah. So kita punya gambar rajah jasad bebas mestilah adanya R tadi dan juga W yang ke bawah. Okay. W yang ke bawah. Jadi mesti ada R dan juga W. Itu adalah gambar rajah jasad bebas. Kita dekat muka surat berapa ni? 11 kan? Kita dekat muka surat 11. Jangan risau, kita akan discuss perlahan-lahan satu persatu. Okay. Sebab dia adalah satu topik yang agak kritikal lah. Bukan kritikal sangat lah. Sukar sikit lah. Okay. Sukar sikit. Alright. Kira dah dapat lebih gambar. Biasanya soalan akan tunjuk gambar lah. Tunjuk gambar. Ambil pembaris lah. R dengan W. Okay, R dengan W. Bila dia adalah fizik, dia melibatkan kira dan dia juga melibatkan lukis. So dalam gambar tu boleh lukis nak panah. Jangan takut-takut lukis atas kertas soalan. Okay, yang kedua, kita akan hitungkan magnitude tindak balas normal R apabila lift dalam keadaan pergun. So balik kepada 3 kisah tadi. Okay. So kisah yang pertama, bila dayanya adalah pergun dan bila ianya adalah pergun, kita dah bincangkan semalam, bila dia adalah pergun, dia adalah dayanya kosong. Kosong Newton. Okay. Ianya adalah pergun, dia punya daya adalah kosong. Daya paduan. Okay. So bila daya paduannya adalah kosong, daya paduannya adalah kosong, jadi R adalah sama dengan W. Okay. So bila dia adalah kosong, F sama dengan kosong. Apa-apa yang dekat atas adalah sama dengan arah bawah. Okay. So yang atas tadi R, yang bawah adalah W. Okay. So bila daya sama dengan kosong, so R sama dengan W. Okay. So daripada sini kita akan kira ni adalah W ni weight lah. Weight ni formula dia M darab G. Okay, M darab G. So jisim dia 60 dan gravitational punya pecutan dia dah kasih 9.81. So awak hanya perlu mendarab. Okay. Boleh Itu contoh. Sekejap lagi saya akan cuba salinkan satu nota supaya kita lebih jelas lah. Kita discuss dulu yang ni. Alright, yang kedua, lift yang sama
tapi dayanya dari paduannya arah ke atas. Jadi bila daya arah atas, apa-apa yang arah atas tandanya positif. Okey, apa-apa yang arahnya atas tandanya positif. Jadi tadi daripada gambar kita ada satunya R dan satu lagi arah bawah adalah W kan. Okey, yang positif adalah R, yang negatif W ni negatif. Okey, W akan jadi negatif. Okey, jadi F saya akan jadi positif R tolak W. Positif R tolak W. Okey, perlahan jangan risau. Alright, next one. Apa yang berlaku di kali lain? Apa yang berlaku dekat sini, kita akan dapat F adalah persamaan pergerakan lah, MA. Jadi R tolak W sama dengan MA. So R tolak W sama dengan MA. Okay. Tadi kita dah kira W. So dia berjangkit penyakit daripada sebelah atas tadi. So kita bukan penyakit. Kita carry jawapan tadi. Okay, ni tadi dah kira. So R tolak W sama dengan MA. MA adalah jisim darab dengan percikan. Kan pun dah kasih kan. Percikan yang diberi 1.2. Okay. So masuk ke dalam persamaan. R kita dapat 66, 660.6. Ialah R. Okay. Jangan risau, saya discuss dulu. Jadi kita lihat nota. Okay. Yang ketiga. Apabila kesnya adalah apa cerita dia? Bergerak dengan hal laju seragam. Kita dah discuss semalam. Sekiranya ianya adalah hal laju seragam, A-nya akan jadi sifar. Daripada A sifar, F sama dengan MA kan. So bila A saya sifar, M kali kosong, dapatlah M saya pun akan jadi kosong. Itu asal usul dia. M kali kosong. Bukan on kosong Newton. Okay. So F akan jadi kosong. Bila kesnya adalah hal laju seragam. Okay. Jadi bila F kosong, macam tadilah, atas dengan bawah samalah. So kita akan dapat R sama dengan W balik. Okay. Iaitu 588.60. Alright. So kita akan salin nota bersama-sama. Ini tadi penjelasan saja. So bagaimana nak salin nota dengan mudah? Okay, kita buat sama-sama lah. Saya pergi dekat next lah. Alright. Okay. Alright. Okay. Alright. So kita buat sama-sama. So kisahnya tadi adalah boleh buat nota, dia adalah penumpang dalam penumpang pula kan? Dia lah penumpang lift. Ini notanya. Okay. So macam mana nak buat? Kisah dia ada 3. Ini adalah kisah lift. Okay. So ini adalah orangnya. Okay. Selepas itu kita akan tukar gala. Ini adalah R, projection ke atas dan juga W, projection ke bawah. Okay. Next, dia akan pecah kepada 3 cerita. Satu, jawab nak mana? Okay. Dia akan pecah kepada 3 cerita. Kita buat lah. Ini satu cerita. Lepas tu cerita yang kedua. Dan juga cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Okey? Boleh ya? Dan apa yang perlu diingat untuk ini, kita akan buat F sama dengan MA. Persamaan gerakan. Okey? Boleh ya? So, kisah yang pertama, maklumat. Okay, maklumat yang diberi adalah jisim. Jisim saya adalah 60 kg. Okay, jisim 60 kg.
Alright. Itu je lah. So daya R nak mana atas dan daya ke bawah. Ini adalah W. Boleh So kita simplify the best yang we can lah. Alright, cerita yang pertama, kita nak dapatkan lift dalam keadaan pegun. Kes yang pertama. Okey. Lift dalam keadaan pegun. Kisah yang kedua, lift tadi bergerak. Dia akan beritahu gerak atas dengan bawah. So tengok pada soalan. Bergerak ke atas dengan pecutan A sama dengan 1.2 meter per saat. Okay, ini adalah kisah yang kedua. Okay. Dan kisah yang ketiga, lift bergerak dengan hal laju seragam. Okey. 8.0 meter per saat. Okey. Maksudnya lift tu dia akan bergerak sama, dia tak ada tiba laju. Setiap daripada tingkat 2 ke tingkat 1 dia 8 meter per saat. Lepas tu tingkat 1 ke 0 pun 8 meter per saat. Itu maksud hal laju seragam Okey. Alright. So kita pergi satu persatu lah. So kisah yang pertama tadi. Okey. Kisah yang pertama ni tadi. Okey. Takut confuse kan. Yang risau kita perlahan-lahan supaya semua dapat difahami dengan perlahan-lahan. So ini adalah penerangan. Kalau dapat buku teks, awak boleh tengok muka surat 11. Yang kita sedang bincangkan. Okay, saya ambil sedikit masa untuk discuss dengan slowly lah. So that semuanya boleh dipahami. Okay, sebab nanti boleh bagi soalan. So dah punca. Okay, alright, so kita pergi yang kat bawah. Okay, so kisah ni yang pertama, lift pegun. So perlu ingat, apabila lift pegun, okay, bila lift pegun, dia akan jadi automatic. Lift itu tidak bergerak. Bila dia tidak bergerak, semalam kita dah terangkan, kalau macam buku tu tak bergerak, F untuk daya paduan akan jadi sifar. Akan jadi sifar. Okey, daya paduan dia sifar. Okey, daripada sini, bila dia punya daya tadi, kita tengok balik, ada satu daya ke atas, R, dan satu daya ke bawah. Bukan MG lah, W lah kan. W. Okey, jadi kita akan dapat dia sebagai R sama dengan W. Okey, jadi W ni sebenarnya sama dengan MG. Okey, jadi R sama dengan MG lah. Kali G. Okey, dapat persamaan, baru kita selesaikan dengan pendaraban M tadi telah diberi M 60 dan juga G telah diberi 9.81. Okey, nilai G telah diberi 9.81 meter per saat. Okey. Boleh So selesaikanlah. Bila kita dah darab, dia akan jadi 588.6 meter. Inilah jawapan yang kita cari. Sebab dia nak berapakah magnitude tindak balas normal. So satu kes selesai. So ada 3 kes yang berbeza cara nak fahamkanlah. Alright, next one kita tengok kes yang kedua. Okay, apa yang berlaku untuk kes yang kedua? Kes yang kedua, dia bergerak ke atas dan ada nilai pecutan. So saya ulang semula. Kalau daya kita ke arah atas, apa-apa yang daya ke atas, dia akan jadi tanda positif. So apa yang tanda ke bawah, negatif lah. Okay, so kisah saya tadi F dekat atas. So kita punya gambar tadi dalam lift,
Okey. Ini adalah R dan yang kat bawah adalah W, tapi dia akan jadi negatif. Dan R saya akan jadi positif. Boleh faham tu? Okey. Alright. So apa yang berlaku? Angkat tangan. Boleh faham? Okay, boleh faham, bagus. Alright. Daripada sini barulah datang persamaan pergerakan tadi. Yang mana F sama dengan MA. Okay. So F sama dengan MA. So apakah nilai F daripada gambar? Terus diambil. Positif R tolak W. Itu adalah F. Sama dengan MA. Okay. Boleh So R tolak W sama dengan MA lah. Alright. So daripada tadi punya, kita teruslah buat pengiraan. Okay. Buat pengiraan. Dapatlah W dan R tadi dah kira kan? R tolak W. Oh, yang ni adalah W kan? Yang ini adalah W. Tadi kan kita kira W sama dengan MJ kan? Ini adalah W. Okay. WMJ. So R tolak W. W adalah 588.6. Okay. Sama dengan ME. Dan M dah bagi, A pun dah bagi. So masukkan dalam persamaan lah. R tolak 588.6. M dia adalah 60. Dan pecutan telah diberi sebagai 1.2. Okay. 1.2. Okay, 1.2. Alright. So dapatkan persamaan R R tolak 588.6 darabkan dapatlah 72. Okey. So R saya selesaikan 660.6 meter. So saya simplifikan nota yang kedua. So nanti macam kena salin nota so kalau boleh salinlah gambar yang ni yang kita dah compile kan. Okay. Mungkin dengan pengiraan ni boleh jelas. Okay, baru kita pergi yang ketiga. Okay. Nanti saya screenshot lah yang ketiga. Kita pun kelas tidaklah sejam lah. Mungkin saya bagi 5 minit sebelum untuk awak tanya. Alright. Untuk kes yang ketiga, disebabkan dia dah kecil tak. Saya pun dah tak pasti. Kenapa dia lagi di sini? Alright. Kembali. Saya rasa dah lately macam ada buat untuk mengeluarkan diri sendiri. Tak apalah. Okay. So kembali. Dah ada 2 kisah tadi. So harapnya kedua-dua kisah tu telah dijelaskan dengan baiklah. Okay. So kita akan buat kisah yang ketiga. Ini kisah yang ketiga. Alright, boleh? Ada masalah? Tak ada masalah, saya keluar lepas tu saya masuk balik je lah. Okay. Mungkin masalah lain lah tu. Okay. Alright. Okay, tambahan sikit. Okay. Kes yang ketiga, iaitu apabila daya paduan saya menjadi sifar. Kenapa sifar tadi? Sebab kes yang ketiga adalah bergerak dengan halaju seragam. Okay, halaju seragam. Bila halaju seragam, contohnya 8.0 meter per saat, perlu ingat, halaju seragam dia akan memberi maksud A sifar. A kosong lah. Halaju seragam dia, awak dah boleh hafal lah. Halaju seragam dia mesti A kosong. Okay.
Macam kalau kita ingat lah, apa tu? Apa yang kita selalu ingat? Kalau kata cembung dia kembung kan? Contoh. So kalau nak ingat, ada seragam dia, A mesti kosong. Okay, so ini adalah dia punya kata kunci untuk hari ini. So bila A kosong, gaya saya akan jadi kosong. So dia balik kepada kes yang pertama. Bila F kosong, jadi saya punya gambar rajah siasat bebas R dengan W ke bawah. Ya, dengan ke bawah, dia akan jadi R sama dengan W. Okay. Dan bila R sama dengan W, pengiraan dia akan jadilah macam tadi 588.6 Newton. Tak perlu kira semula, dah dapat depan. Siap. 3 kes yang berbeza daripada muka surat berapa tu? 11. So kita simplifykan dalam note yang bolehlah nak lukis ke gambar kartun ke apa tu. Ini saya share screen tak. Saya share note dalam group nanti. So macam tadilah ada motivasi bila dah 3/5 tahun 2021 kan. Awak kena keep on track dengan apa yang berlaku dengan 3/5 punya bab. So setiap hari kalau awak dah lost tu, awak dah boleh tanya dah. Awak jangan tinggalkan je. Sebab kita nak kena revise form lagi kan. Okay. Awak dah nak SPM tau. Tapi mungkin bukan dalam masa terdekat lah. Tapi itulah. Saya percaya awak memang the best people. Orang-orang terpilih. Okay. Dan saya percaya setiap dari awak boleh berjaya. Okay. Dengan baik. Okay, so ni notes dia. So, maksudnya tadi, habis di kelas, kalian nak nota. Itu je tadi. Ada 3 nota tu ni. 3 case yang berbeza. Sama juga, yang semalam punya pun dia dah buat lah. Tapi bukanlah secepat mungkin. Dalam weekend buat lah. Dalam 1 minggu tu, awak kena keep on track. Itulah dia. Okay, ada soalan? Sebab lepas ni lagi kritikal juga lah. Bukan kritikal. Dia okey je. Semua dia macam kena memahami ataupun mendetail. Alright. So basically kalau kelas sejam pun saya akan tinggalkan dalam 5-10 minit untuk awak salin nota. Okay. Alright. So saya nak pergi kepada muka surat 12. Okay, 12 lebih mendalam sikit. Ini saya dah salin nota kan. Saya kat group ni. Okay, so kita tengok buku teks balik. Okay. So daripada buku teks nak salin nota sendiri pun tak ada masalah. Cuma kita memahamkan sajalah. Ini saya daripada buku teks. Okay. Dah ada content betul kan? Alright. So, hari ini selepas ini adalah yang ini. Ini juga daya yang bergerak. Tapi daya dia tadi adanya troli dan adanya takal dan saya punya pemberat ni turun ke bawah. Okay. So, kisah dia ada banyak gambar lah. Okay. Whatever it is, apa gambar pun awak kena faham apa yang berlaku. Dia tak boleh ingat lah. Sebab kadang gambar dia macam ni. Betul kan? So the thing is kena faham lah. Okay, so kita go through sama-sama dulu. Okay, ini adalah sebuah kisah troli. Troli dan diberi nilai jisim lah. M sama dengan 1,27. Okay, ini adalah troli. Dan troli tadi ditarik. Okay, ditarik ke pemberat. Okay, ditarik ke pemberat dengan satu takal. Takal ni macam ada bulat, lepas tu dia boleh turun bawah lah. Apa ni? Macam kita punya makmal sains kan ada papan hitam tu turun bawah kan. Dia roda, dia turun bawah dengan mudah. Okay, takal dengan tali ke. So troli tu bergerak dengan pecutan. Kita bagi nilai troli punya pecutan menentang geseran. Menentang geseran 6 Newton. Okay. So biasanya kita akan buat dulu lakaran gambar raja jasad bebas. Kita lakar dulu lukisan. Okay. Dan dia dah bagi tahu juga W berat troli. Tiang bendera, betul. Bagus. Tiang bendera yang naikkan bendera tu ada takal. Supaya bendera tu naik dengan lebih licin lah. Okay, itu betul. Okay, R tindak balas normal ke atas troli. FR adalah
daya geseran, dan T adalah tegangan benang, B adalah berat. Okey. So kisahnya awak perlu melukis macam ni lah. So kita terangkan sini lah. Okey, ini adalah gambar troli. Ini adalah troli. Ini troli macam kat sekolah tu lah. Ini troli. So daripada troli, mesti ada apa-apa yang berada dari atas, dia adalah R. Okay. Apa-apa yang arah dia dekat atas, dia adalah R. Reaction. Kalau bahasa dia nama dia reaction. Okey. Dan apa-apa yang ke bawah juga, dia dah tetap, dia adalah weight ataupun berat lah. So kita pun ada weight lah. Kita punya berat kan. Jisim kali dengan graviti. Itulah kita punya berat. Okey. Dan daripada sini, saya kata tadi, bila dia adalah macam kereta api, kereta, dia macam ni kan. So dia ada tindak balas atas, bawah, kiri dan kanan. Sebab dia bergerak. Okay. Tapi kalau dia jatuh ke bawah, contoh pensel ni jatuh, dia ada daya atas dan bawah ni. Okey, macam pokok kelapa semalam, dia jatuh, dia ada daya atas dan daya bawah. Tapi sekarang kisar dia ada 4 sebab dia bergerak ke sana. Okey, so dia bergerak tadi, disebabkan dia ni adalah tali, dia adalah satu daya yang dikenali sebagai T ataupun namanya adalah tegangan tali. Dalam bahasa Inggeris nama dia sebenarnya tension. Tension tegangan. Macam tension stress kan tegang kepala otak. Contoh. Okay, so T tension coming from English sebenarnya. Tapi kebetulan bahasa Melayu pun tegangan tali. Tak ada masalah. Alright, so ke kanan yang ke belakang adalah kalau kita perasan dia adalah tayar. So apa-apa yang melibatkan tayar dan juga tanah ataupun meja dan sebagainya, ada satu daya yang kita kenali sebagai FR. Okey, ataupun sebenarnya daya geseran. Daya geseran. Okey. Ataupun resistive force. Resistance. Okey. FR. Tak nampak FR. Jarang macam ni. Okey. Boleh? Dah siap. Belum? Bawah ada satu lagi. So kisahnya tadi, kita berkait daripada tadi dengan kita punya tali. So tali macam kelapa punya kes. Okay, kes kelapa ataupun kes dengan daya graviti, dia hanya ada satu daya ke atas tadi. Okay, tapi daya atas saya diwakili oleh tali punya tegangan. Dan biasanya daya ke bawah lah. B ni dibagi pula dengan berat. Okay, sebenarnya weight lah. Tapi bagi je lah, B ni adalah berat bagi pemberat. Okay. Weight pun boleh, tapi kan confuse pula. So kita pecahkan dua. W adalah berat juga, tapi berat troli. Okay, berat troli. Okay, so saya screenshot this note sebab dia kind of important. Kind of memang betul lah important. Okay, dapat soalan yang pertama. Okey, soalan kedua, dia kata bandingkan berat troli dan tindak balas normal. Okey, bandingkan berat troli dan tindak balas normal. So kisahnya sekarang tadi, daya saya akan ikut sana kan, ke kanan. So yang bergerak atas bawah, dia adalah dalam keadaan yang tidak melibatkan gerakan daya. Yang penting ke kanan tadi. So bila dia begini, kita akan bagi dia sebagai berat troli adalah sama dengan R. Okay. Berat troli adalah sama dengan R. Okay. Sebab pergerakan besar kita adalah troli saya bergerak ke kanan. So kita follow apa pergerakan daya. Dari paduan lah. Okay. So daripada sini, awak boleh bagi tahu kalau arah atas bawah tadi, yang R dengan W, jadi dia akan jadi W sama dengan R. Okay, W sama dengan R. Boleh warna biru. Okay. Jangan risau, kita habiskan yang ni jelas. Jadi tambah pening kan. Okay. Yang kedua. Okay. Apabila kes yang kedua adalah hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas troli F. Okay, daya paduan. So bear in mind,
pergerakan troli sekarang ke sana. So apa-apa yang arah sana, dia adalah positif. Okay, daya F saya positif di arah sana. Kemudian kita perlahan. Alright. So dah beri F sama dengan MA lah. Okay. So pergerakan dia F sama dengan MA. So daya dia ke kanan. Sebenarnya boleh kira terus lah. F sama dengan MA. So M telah diberi 1.2. E adalah 4. So daya saya adalah 4.8. Itu kisah yang ke C. Yang C. Alright. Next. Kita pergi pada kisah D pula. D adalah berkaitan dengan hitungkan tegangan benang. Tak kisahlah benang ke tali Tadi saya buat tali tapi tak apalah tegangan tali benang. Okey, hitungkan tegangan benang. Okey, tegangan benang diberi sebagai T. Okey. Tadi saya dah cerita kalau kita punya troli tadi, ini troli kan? Ini adalah troli tadi. So apa-apa ke arah sini adalah positif. Sebab daya saya ke kanan. Okay. So apa-apa yang ke sebelah kiri tandanya negatif. Boleh? Sebab kita kena faham cerita dia bergerak ke mana. Jadi daripada sini saya punya T adalah positif. Betul tak gambar tadi? Dan FR saya akan jadi negatif FR. Okay? Boleh Okay, so daripada sini F saya terus gunakan semua tanda positif T tolak F. Saya dapatnya lah. F sama dengan T tolak F. Okay. Penting tahu mana positif. Kadang-kadang dia salah lah. So dah senang lah. Tadi dah kira F. Okay. Dan dia juga dah bagi geseran telah diberi FR dah bagi info nilai dia. Tak payah cari lah. So masukkan saja dalam persamaan lah. Daripada sini kita nak cari T. Dia adalah sama dengan F tambah FR lah. Ini FR ni. Okay, FR. Okay, so masukkan terus dalam persamaan. T sama dengan F tadi dah kira. Tadi kira F 4.8. Tambah dengan daya diberi 6.0. So T saya akan jadi dapat 6, 4, 10.8 meter. Okay, so itu adalah kisah yang kedua. Yang D. So satu troli macam-macam kisah. Okay, so last one, E. Sebelum kita habis awal lah. Okay, ini adalah soalan E pula. Okay, soalan E menyatakan berapakah jisim bagi pemberat. Jisim troli dah diberi, tapi jisim pemberat tidak diberi. Okay, jadi daripada sini kita akan gunakan F sama dengan MA untuk kita punya pemberat. Okay. Sebab diberi A dia adalah 4.0 kan. So masukkan dalam persamaan lah. F sama dengan MA tadi. So M dekat sini adalah M bagi troli yang kita nak cari. So A saya 4. So dapatkan dia punya persamaan dulu. F sama dengan 4M. Okay. So daripada sini juga kita kirakan B, iaitu berat troli. Berat troli adalah sebenarnya weight lah. Weight sama dengan mg. So M tak tahu, tapi boleh kali dengan G 9.81. Ini adalah persamaan yang kedua, iaitu B. B 9.81M dan F adalah nilai itu. Boleh Okey, daripada sini tadi, kembali kepada kisah saya tadi. Kalau dia arah atas, dia adalah T. Arah bawah, dia adalah B. Dan
Saya punya troli dia bergerak ke bawah. Sebab tadi bukan troli. Saya punya troli ke kanan. Tapi bila dia punya pemberat, dia dah bergerak ke bawah. Dia turun kan? Ha. So B saya adalah automatic positive. Sebab kisah dia begitu. Jadi the other way around, negative T. Okey, itu tadi. Gambar radah siasat bebas adalah sesuatu yang penting. Kalau salah tanda akan mengakibatkan kesilapan dalam pengiraan. Okey. So daripada sini barulah kita dapatkan persamaan F gaya paduan adalah sama dengan positif B tolak T. Ini adalah persamaan yang kita cari lah. Okey. So F tadi telah diberi dalam satu algebra 4M. B pula juga dalam pengiraan M dan T kita dah kira daripada atas tadi. Sebab T membawa nilai yang sama. Cuma notation je, positif ke negatif. Okey. So tegangan tadi dia sama je lah. So 10.8 masukkan dalam persamaan. Okay, so basically tak ada masalah lah. Algebra awak dah cukup hebat dah sebenarnya. So G19 adalah 1.86. Okay, so saya screenshot notes. Okay, so apa yang penting adalah memahami setiap case. Okay, dia kalau suruh hafal je susah sikit lah. Dan saya percaya awak memang boleh faham. Sebab awak PSSM yang diajar satu persatu sendiri. Tak diperkenalkan secara slowly. Okay,